Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai semua. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita, iaitu tajuk 7.2 pengaliran arus elektrik dalam lita bersiri dan lita selari. Okey. So pertama sekali kamu kena kenal pasti simbol dalam komponen elektrik. Okey, yang pertama ni adalah simbol apa? Sel kering. Pandai. Sel kering. Tahu sel kering? Apa dia? Bateri lah. Okey, yang kedua ni simbol mentol. Yang ketiga, A ni yang dibulat, untuk ada huruf A dalam bulatan ni adalah simbol emitter. Huruf V ni maksudnya simbol voltmeter. Voltmeter. Simbol G dalam bulatan ni maknanya galvanometer. Galvanometer. Okey, yang ini pula, ini simbol apa? Swiss. S-U-I-S, Swiss. Yang ini simbol ini simbol fuse. Simbol fuse. Ini simbol perintang, dan ini adalah perintang juga. Nampak untuk perintang sama. Cuma ni perintang boleh ubah. Perintang boleh ubah. Kita boleh ubah kita nak rintangan besar ataupun kecil. Okey. Okey, seterusnya kita kenal pasti pula apa yang dimaksudkan dengan lita bersiri dan juga lita selari. Kita kenal dulu lita bersiri. Okey, lita bersiri ini ialah dari satu hujung sel kering ke satu lagi hujung arus elektrik mengalir dalam satu laluan sahaja. Gariskan perkataan satu laluan. Okey, ini lita bersiri. Dia daripada satu hujung sel kering, contoh daripada hujung positif ni, dia ke hujung negatif. Dia cuma ada satu laluan, tak ada laluan lain. Okey, satu laluan. Okey, kalau laluan ni ada problem, dia tak boleh lalu, arus tak boleh lalu dah. Okey, so itu adalah lita bersiri. Okey, semua komponen disambungkan sesiri. Maksudnya komponen tu contohnya mentol lah, semua sambung dalam satu laluan sahaja. Okey, contoh dia macam ni lah. Okey. Okey, satu laluan, sel kering pun laluan yang sama, mentol laluan yang sama. Itu adalah lita bersiri. Tengok pula apa yang dimaksudkan dengan lita selari. Lita selari, arus elektrik boleh mengalir dari satu hujung sel kering ke satu lagi hujung melalui banyak cabang. Tengok macam mana ini contoh dia. Okey, so komponen-komponen disusun bersebelahan atau pada cabang yang lain. Okey, kalau macam lita bersiri tadi, dia satu laluan, satu ni je. Tapi lita selari dia ada sampai 2 laluan. Atau mungkin 3 laluan. Okey, itu adalah lita selari. Okey, contoh dia, kalau letak mentol, dia boleh letak dekat laluan yang pertama, satu mentol. Laluan yang kedua, satu mentol. Okey. So, dia punya laluan satu, A ke B, ke C, ke D, ke E. Okey. Laluan kedua pula, A boleh ke B, ke C, ke G, ke H, ke D, ke E, ke F. Okey, itu adalah contoh lita selari. Perbezaan antara lita selari dan lita bersiri. Seterusnya, kita tengok pula kelebihan dan kekurangan antara lita selari dan lita bersiri. Okey, apa kelebihan lita bersiri dulu? Okey, lita bersiri, kelebihan dia, semua komponen dalam lita menerima kuantiti arus yang sama. Okey, sebab dia dalam satu laluan, so komponen dalam lita ini dia terima kuantiti arus yang sama. Okey. Yang
kedua ni, penambahan voltan membekalkan arus yang lebih besar. Kalau kita tambah bateri ni, kita letak bateri yang besar, dia akan tambah arus yang lebih besar. Okey, yang ketiga, semua komponen dikawal oleh suis yang sama. Okey, maksudnya dia cuma ada satu suis sahaja. Contoh suis dia kat sini. Okey. So semua suis ni saja yang kawal dua mentol ini. Okey. Apa pula kekurangan lita bersiri tadi? Kekurangan dia, apabila satu komponen elektrik rosak, alat elektrik yang lain akan tidak berfungsi, juga turut rosak. Contoh, kalau satu mentol ni terbakar, yang ini juga tidak menyala. Tidak menyala. Sebab dia satu laluan. Okey, kalau satu rosak, walaupun yang ini masih elok lagi mentol dia, dia tak boleh menyala. Sebab laluan dia, arus yang melaluinya tidak dapat lengkap. Tidak boleh lengkap lah. Dia cuma berhenti dekat sini sebab sini rosak. Okey. Yang kedua, pemasangan lebih banyak komponen elektrik menyebabkan rintangan bertambah dan arus berkurang. Kalau kita tambah lagi mentol. Okey, sini ada 2 mentol, kita tambah lagi 3 mentol contohnya. Okey. So mentol ni adalah rintangan. So rintangan akan bertambah, tapi arus akan berkurang. Contoh masa 2 tadi, seorang dapat 3V, 3V. Tapi bila ada 3 mentol, dia kena bahagi dekat 3 mentol arus tadi. So, 1 mentol cuma dapat 2 dan 2 sahaja. So, bila rintangan bertambah, arus akan berkurang. Okey? Yang ketiga, apa kekurangan dia? Setiap komponen elektrik tidak boleh dipadam berasingan. Maknanya kalau kamu padam satu mentol, semua akan terpadam. Tak boleh nak padam mentol A saja. Tak boleh. Dia kalau A padam, B dan C akan turut padam. Itu kekurangan dia lah. Okey, kita tengok pula apa kelebihan lita selari dan apa kekurangan lita selari. Selita selari, kelebihan dia, kalau kita tambah komponen elektrik tidak menjejaskan fungsi komponen yang lain. Maksudnya, kalau kita tambah mentol di sini, nyalaan dia tetap sama. Kalau tadi cerah, tambah mentol lagi 2, tambah mentol lagi 3, dia tetap mempunyai kecerahan yang sama. Okey? Yang kedua, apa kelebihan dia? Setiap komponen elektrik boleh dikawal oleh suis berasingan. Kita boleh letak suis yang berasingan di setiap laluan. Contoh, daripada B ke C, kita letak satu suis. Suis B ke C ni kawal mentol di laluan pertama. Suis C dekat C ke D pun boleh letak satu lagi suis. Suis C G ni boleh kawal mentol di laluan yang kedua. Okey, faham? Okay, itu dia punya kelebihan. So, apa pula kekurangan lita selari? Kekurangan dia, voltan setiap komponen elektrik tidak dapat dikawal kerana voltannya adalah sama dengan voltan sumber. Okey, kalau sumber voltan di sini, ni bateri ni adalah voltan ya. Voltan di sini sumber dia 30V. So, mentol-mentol ni pun juga akan dapat 30V, 30V. So, dia punya kekurangan itulah. Dia punya voltan tidak dapat dikawal. Okey, faham? Okey, itu adalah sedikit tentang lita selari dan lita bersiri. Sekarang kita masuk ke magnetan. Okey, tajuk kemagnetan. Apa dia magnet? Yang pertama, kamu kena kenal sifat magnet. Yang pertama, apa sifat magnet? Magnet boleh menarik bahan bermagnet. Bahan magnet ni macam apa? Macam logam. Okey. Kalau penebat dia boleh tarik? Tak boleh. Itu maksudnya bukan bahan magnet lah. Yang kedua, magnet mempunyai kutub utara dan juga kutub selatan. Okey, ini contoh cikgu lukis magnet ya.
magnet, dia ada kutub U dan kutub S, utara selatan. Okey, kutub yang sama saling menolak, manakala kutub yang berbeza saling menarik. Maksudnya kalau cikgu letak dua magnet kat sini, okey, kalau cikgu letak di sini U juga, U dengan U, dia akan menolak. Sebab dia kutub sama. Ni kutub, kita panggil magnet kutub ya. Okey, tapi sekiranya saya tukar ni jadi kutub selatan di sini, sini utara. Bila U bertemu dengan S, dia akan melekat lah, dia menarik. Okey. So, kutub yang sama menolak, manakala kutub yang berbeza saling menarik. Okey. Yang keempat, garisan medan magnet bermula dari kutub utara dan berakhir di kutub selatan magnet. So, setiap magnet dia ada garisan medan magnet. Okey, semakin kuat medan magnet, semakin rapat garisan medan magnet. Okey. So, ini contoh garisan medan magnet. Okey. Ciri-ciri garisan medan magnet, dia lebih rapat antara satu sama lain di kawasan yang mempunyai medan magnet yang kuat. So, yang paling kuat adalah di bahagian kutub lah. Kutub adalah kawasan yang mempunyai medan magnet yang kuat. Ni, kutub utara, kutub selatan. Kawasan yang paling kuat medan magnet dia. Okey. So, dia punya ciri-ciri dia tidak bertemu dan dia tidak bersilang. Dia tak akan bertemu. Okey. So, macam mana dia punya pergerakan dia? Dia punya pergerakan, dia keluar daripada kutub utara. Ini utara. Dan dia masuk ke kutub selatan. Okey. Dia keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. So, bila suruh lukis nanti, kamu kena lukis macam ini. Okey. Ini utara, ini selatan. So, garisan dia mesti keluar dari utara. So, anak panah keluar ni. Okey. Masuk ke selatan. Nak panah masuk, mesti ikut selatan. Keluar ke utara. So, selebihnya lukislah. Satu, ni mesti keluar. Keluar. Yang ini masuk. Benda sama je. Anak panah je yang membezakan dia. Kita lukis pula garisan medan magnet dekat badan dia. Okey, dekat badan dia. 1, 2, 3, bahagian atas dan juga bahagian bawah. Okey. So, lukisan anak panah mesti sama. Utara dia ke luar, dia nak pergi ke selatan. Masuk ke selatan. Utara dia, jangan lukis masuk pula kat sini. Sini mesti nak tuju, anak panah ni nak menuju ke selatan. Okey, faham? Itu cara melukis garis medan magnet. Sama juga dengan sekiranya dia berbentuk lengkungan sebegini juga sama. Utara keluar, selatan masuk. So, utara ni menuju ke selatan. Macam tu. Okey, ni semua anak panah mesti tuju ke selatan. Masuk ke selatan, keluar dari utara. Okey. So, dia mengarah dari kutub utara ke kutub selatan. Okey, sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet untuk sementara waktu. Apa ni? Okey, ini elektromagnet pula. Okey, kita masuk sedikit tajuk yang kedua, iaitu elektromagnet. Apa dia elektromagnet? Iaitu sejenis magnet yang mempunyai kesan magnet untuk sementara waktu apabila arus elektrik dialirkan melaluinya. Okey, itu elektromagnet. Tajuk barulah. Selepas magnet, elektromagnet. Elektromagnet ini dia mempunyai sifat magnet bila ada arus elektrik. Sebab itu nama dia elektromagnet. Dia mempunyai sifat magnet bila ada arus elektrik. Kalau tak ada arus elektrik, dia cuma logam biasa yang tak boleh menarik bahan magnet. Okey? Okey, itu elektromagnet.
Elektromagnet ialah konduktor yang mengalir yang menjadi magnet apabila arus elektrik mengalir melaluinya. Okey, kekuatan magnet boleh ditingkatkan dengan meningkatkan arus yang mengalir dalam litar dan juga bilangan gegelung wayar. Okey, so macam mana kita nak kuatkan elektromagnet? Kita tingkatkan arus dan juga tingkatkan bilangan gegelung wayar. Okay, yang seterusnya, terakhir sekali, cikgu akan ajar kamu petua genggaman tangan kanan. Ya, okey. So tangan kanan kamu genggam macam ni. Okey, buat macam good macam ni. Okey. Ini adalah tujuan dia untuk menentukan arah medan magnet pada dawai lurus. Okey, so bila kamu genggam tangan kanan, nampak arah jari kamu ni adalah arah arus. Manakala arah genggaman ini adalah arah medan magnet. Okey. So arah dia ikut ibu jari ni arah ke atas. Maknanya arus ke atas, medan magnet ikut jam ke lawan jam ni. Ini arah lawan jam. So arah lawan jam, arah medan magnet. Dan dia boleh juga menjadi terbalik ya, macam ni. Macam ni pun boleh. So maksudnya bila arus ke bawah, okey, arah medan magnet akan ikut jam. Okey, faham Kemudian kita tengok pula solenoid. Solenoid ini adalah kita tengok arah arus bagi solenoid. Okey, ini solenoid. Solenoid ini kutub utara di sini, kutub selatan di sini. Kutub utara melawan pusingan jam, manakala kutub selatan mengikut pusingan jam. Okey. Kutub utara dia lawan pusingan jam. Nampak? Lawan pusingan jam. Kutub selatan dia ikut pusingan jam. Itu solenoid. Okey. Yang terakhir sekali, faktor yang mempengaruhi kekuatan medan magnet. Okey, semakin besar arus yang mengalir dalam konduktor, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Ini dah cakap tadi kan. Okey, semakin banyak bilangan lilitan gegelung, semakin tinggi kekuatan medan magnet. Sebab bila gegelung banyak macam ni, dia letak banyak gegelung. Okey. Arus pun banyak, medan magnet akan jadi lebih kuat lah. Yang terakhir, aplikasi magnet dalam keelektromagnetan dalam kehidupan, iaitu yang pertama, kat mana kita guna elektromagnet ini. Yang pertama dekat kompas kita guna magnet dan elektromagnet. Dekat dalam kompas ada jarum yang bersifat yang jarum tu adalah magnet lah, untuk menentukan arah kat mana kita duduk, utara atau selatan. Yang kedua, kad kredit dan kad debit juga menggunakan aplikasi keelektromagnetan. Akhir sekali adalah kunci bermagnet pada pintu. Okey, kunci bermagnet pada pintu. Itu aplikasi magnet dan keelektromagnetan. Okey, cikgu rasa sampai sini dulu untuk hari ini. Harap kamu mendengar dan memahami. Kalau tak faham, boleh PM saya personal, okey? Ataupun boleh beritahu dalam grup lah. Panjang sikit hari ni. Semoga kamu tidak boring. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.